Hai kepada korang yang tengah tengok video ni, sila tinggalkan jejak korang dengan komen emoji terakhir korang guna in the comment section below. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih masih lagi menonton channel Frankis. Terima kasih yang dah subscribe channel ni. Terima kasih juga kepada set kita. Terima kasih juga kepada semua penyumbang seperti yang sumbangan anda amatlah kami hargai. Sebelum apa-apa ni nak minta tolong belanja like untuk video ni, boleh deh? Okey, malam ni nak ceritakan satu pengalaman yang dikongsikan melalui Instagram. Cari-cari tahu tak orang share dekat Instagram ni. Jadi ceritanya adalah mengenai kakak dia. Bukan cerita dia, dia wakilkan untuk kakak dia. Ceritanya mengenai pengalaman kakak dia dekat rumah yang diprovidekan oleh KPTM, iaitu KPTM Gua Musang. Tanpa lengah-lengah lagi, jomlah kita terus masuk ke cerita. On count of 3, 2, 1. Untuk kakak penge-share ni, by the way ni tak tahu nama share cerita ni nama gapo, sebab IG dia tu nama pelik sikit. Tapi kita letak nama samaran kakak dia ni sebagai Nurul, bukan Nurul, kita letak sebagai nama Nina. Yang disuggestkan oleh Niyi bodoh. Apa tu? Nuyu Shinji. Okey. Jadi ceritanya begini. Kakak dia ni pernah belajar dekat KPTM. Tak ada ayat dah. Jadi pada SEM 1, college akan bagi rumah kediaman untuk pelajar-pelajar. Nak dijadikan cerita ni terjadi adalah bila kakak dia ni dan beberapa kawan dia lagi dapat rumah di kawasan pedalaman. Orang lain yang daftar masa tu SEM 1 dapat rumah dekat-dekat dengan college. Tapi diorang ni dapat yang agak jauh. Pagi ni bukan agak jauh, memang jauh. Sebab perjalanan jarak diorang dengan KPTM ni adalah 15 km. Wih, jauh wih, 15 km. Okay. So kilometer pun rasa jauh dah kalau jalan kaki. Mungkin diorang tak jalan kaki kot. Tidak diceritakan pula bagaimana. Tapi kita teruskan lah deh. Rumah diorang ni jauh ke pedalaman yang bermaksud di dalam hutan. Memang tak ada rumah lain dan jalan untuk masuk ke rumah diorang ni sangat sempit. Kira 1 biji kereta je boleh lalu. Kalau selisih memang habis lah. Dan kawasan tu tak ada rumah orang lain. Hanya daripada jalan besar ke rumah diorang ni, diorang lah satu-satunya rumah yang ada kat situ. Dan siapa lagi nak lalu kalau situ ada rumah diorang je kan? Hanya diorang saja. Tapi kemungkinan ada juga jarang-jarang akan ada orang lain masuk melalui jalan tu. Iaitu geng-geng yang apa tu? Menternak rusa. Menternak ke? Memelihara rusa. Tak kisahlah. Tapi diorang tu ada pekerja-pekerja yang akan pergi tengok rusa-rusa dekat kandang. Rumah geng-geng Nurul ni, dia macam ni. Bila masuk jalan yang sempit tu, akan ada satu jalan yang agak condong. Kemudian akan jumpalah kandang rusa tu. Lepas tu kalau teruskan perjalanan, jalan tu akan menaik semula. Macam bukit lah. Bukit yang tak berapa tinggi. Naik semula, barulah jumpa rumah Nurul dan kawan-kawan dia. Dan berdekatan dengan rumah Nurul pula, ada satu buah sekolah. Lebih kurang jarak dengan rumah diorang tu 1.5 km je, agak dekat. Memang nampak lah kalau diorang dekat rumah tu. Sekolah tu pula sekolah terbiar. Korang
Imagine lah, rumah apa macam ni? Sampai hati ya. Bagi budak-budak SEM1 duduk tempat macam ni. Cut the story short. Depan rumah Nurul ni ada hutan. Hutan yang agak tebal dan betul-betul depan rumah dia ada pohon buluh. Dekat persebelahan dengan pohon buluh tu ada sebiji meja. Meja ni lah tempat diorang beraktiviti di petang hari. Di situlah diorang lepak-lepak, berbual, makan-makan cakedis, main-main kad. Tambah-tambah lah tu. Tapi tempat tu memang pot diorang lepak lah. Kebiasaannya, kalau diorang lepak kat luar, diorang akan masuk ke rumah sebelum maghrib. Macam kita tahu, kalau maghrib ni orang-orang tu selalu pesan, tutup pintu tu. Banyak setan kat luar tu. Kan? Macam tu lah. Kita diajar begitu. Jadi diorang ni memang sebelum maghrib, dah nampak gelap macam nak dekat maghrib, diorang akan masuk dalam rumah. Ada satu hari tu, diorang macam biasalah, petang-petang duduk rehat dekat meja tu, lepak-lepak, rancak-rancak bersembang. Lepas tu diorang tersedar, dah nak maghrib ni. Jomlah masuk semua. Jadi diorang pun masuk. Masuk tu, tiba-tiba Nurul ni terperasan. Ada orang lagi kat luar. Bila dia tengok tu, kawan dia yang nama Nina. Jadi Nina pun cakap kat Nurul, saya mau masuk dulu. Aku saya masuk lagi, nak duduk luar kejap. Tapi Nurul pun cakap lah dekat Nina tu, masuk maghrib ni. Tak boleh duduk luar, masuk-masuk. Tapi Nina memang tak nak. Dia nak juga duduk kat luar tu. Nurul pun tutup pintu. Time ni Nurul dah rasa macam tak sedap hati. Rasa risaukan Nina yang kat luar tu. Sebabnya Nina ni bukan macam ramai-ramai orang. Dia ni jenis yang agak sensitif dengan benda-benda makhluk halus ni, benda-benda gaib ni. Dia pernah dirasuk. Macam kita tahu juga, kalau orang yang dirasuk ni, dia macam ada satu lubang ataupun jalan yang memudahkan benda tu masuk sekali lagi. Tak kira di mana-mana. Jadi Nurul pun cubalah nak intai balik si Nina tu. Dia buka pintu and then dia jenguk dekat meja tu. Masa dia tengok, dia nampak Nina ni sedang duduk dekat atas kursi kat meja tu lah. Tapi agak pelik. Sebabnya Nina duduk dalam keadaan yang macam tercegat macam tu dan senyap. Dan dia memandang ke arah satu arah, iaitu ke arah sekolah yang terbiar tu. Memang dia tercegat macam tu, senyap je. Lepas tu Nurul pun cakap lah dekat kawan-kawan dia, korang keset luar pula dah. Set mau tengok tu Nina, apa Lepas tu dia orang pun try lah panggil si Nina ni, Nina. Tapi tak ada respon. Memang senyap, macam dah tak sedarkan diri. Diorang pun tutup balik pintu tu. Masing-masing teruskan apa yang diorang nak buat, kecuali Nurul. Nurul masih berdekatan dengan pintu tu. Dia memang risau dengan Nina. Memang dah nampak lain si Nina tu. Jadi ada yang pergi mandi, ada yang pergi ambil air semayang untuk solat maghrib kan. Lepas tu tiba-tiba Nurul terkejut. Sebab Nurul pula dah, Nina. Terbalik kuih habis dah lah sekmu. Yang kat luar tu nama dia Nurul. Nina. Yang kat luar tu nama dia Nurul. Yang kat dalam namanya Nina. Dari mana lagi ni salah ni ya? Korang kalau pening dengar balik Nina yang masih tercegat kat pintu tu tiba-tiba dia terkejut sebab pintu rumah dia orang ni diketuk, dikatak dengan sekuat-kuatnya. Memang bergegar pintu tu. Nina memang dah expect ni mesti Nurul tak okey dah. Mesti Nurul dah kena ni. Dengan maghribnya dekat luar, dengan tempat dia orang ni macam tu. Lepas tu dengan si Nurul sendiri yang lemah semangat tu, yang mudah kena dengan benda-benda ni. Memang dah kena ni, memang dah kena rasuk lah. Lepas tu si Nurul kat luar ni katak pintu sekuatnya and then dia jerit, "Oi, buka pintu buka pintu.
bukan setakat tu, dia marah-marah lagi. Dia cakap, "Weh, buka pintu weh, aku nak masuk cepat ah sikit. Aku nak masuk ni." Keadaan Nurul time tu macam tengah mengamuk. Tapi si Nina ni memang dah agak benda tu bukan Nurul. Jadi Nina pun cubalah tanya, "Weh, Nurul kau tu?" Jadi Nurul yang kat luar tadi reply balik, "Ha lah aku ni, buka habis tu weh. Aku nak masuk ni." Si Nina ni memang tak boleh buka. Memang dia tak nak buka pintu tu. Dia tahu tu bukan Nurul. Time tu Nurul dah berubah. Dia berubah dia punya intonasi. Daripada dia duduk jerit-jerit, tiba-tiba dia nangis. "Saya mau buka lah. Saya mau buka pintu. Aku nak masuk ni." Weh, time ni memang meremang habis yang kat dalam rumah tu. Tapi ada salah satu daripada geng dia orang ni percayakan si Nurul yang kat luar tu. Dia nak pergi buka pintu. Dia macam pergi nak melulu ke pintu. Kemudian sempatlah si Nina ni pegang tangan. "Weh, mana buat apa?" "Weh, tu Nurul lah tu weh. Buka habis tu si dia duduk luar sore. Dia lah kelak ada luar." Tapi Nina berkeras. No, tak boleh buka. Memang Nina tak benarkan dia tu buka pintu. Jadi dia orang macam blur dah semua, tak tahu nak buat apa. So Nina pun suruhlah salah satu daripada dia orang ni call ustaz. Minta ustaz datang kat rumah dia sekarang juga. Sementara tu, macam yang kita tahu, dia orang punya rumah sangatlah ke dalam. Jadi memang agak jauh. Dengan 15 km perjalanan tu agak lama lah untuk ambil masa. Sementara dia orang tunggu ustaz, si Nurul kat luar tu macam tu lah. Kejap menjerit, kejap nangis. Tapi memang suruh buka pintu je lah. Dia orang ni solat. Tapi asing-asing lah. Gile-gile. Kejap dia tu solat. Lepas tu orang ni. Kemudian siap semuanya, dia orang pun ambil keputusan untuk baca Yasin. Dia orang pun baca Yasin. Kejap azan. Okey, azan maghrib pula tu. Azan subuh. Kejap. Pas kan? Sungguh sangat kau ni pula. Bunyi. Jangan off lah. Tak off dah. Tak off kan? Dengar tak set awak? Sekejap. Ini terlalu pusing. Rancak kan? Rancak gila set-set anjing ni. Setiap kali subuh mesti gitu. Tak tahu lah buat apa. Mungkin dia nampak benda-benda tu berterbangan keluar dah kali. Tak ada dah senyap eh. Tak baiklah kecek tanya rebel. Belah. Okey, sambung balik. Tadi Nini berhenti dekat baca Yasin kan. Sementara ustaz datang menunggu perjalanan ustaz tu, jadi diorang pun baca Yasin. Tengah-tengah diorang baca Yasin ni, tiba-tiba Nurul yang kat luar tu memang tingkatkan lagi kuasa dia dengan katak pintu yang macam pintu tu nak terbuka, macam dah nak pecah dah. Tapi nasib baik juga kan. Nurul tu tak pergi lari ke gimana. Kalau hilang habis lah nak cari dalam hutan. Jadi bila Nurul katak pintu dengan derah gitu, memang dia orang nampak sangat yang pintu tu macam nak tercabut dah, nak terbuka dah. Jadi dia orang pun ramai-ramai pergi dekat pintu tu, semua bersandar dekat pintu tu. Yang lain baca Yasin, yang sandar tu sandar lah. Lama juga nak boleh sampai ustaz tu. Bila ustaz sampai tu, diorang dapat dengar bunyi kereta. Dan kemudian bunyi ustaz ada baca-baca dengan kuat jugalah. Sambil si Nurul tu dah berhenti daripada mengamuk. Tapi Nina dengan kawan-kawan dia ni memang perasan yang Nurul stay lagi dekat depan pintu. Tapi dia tak bergerak. Dia macam kemungkinan dia terkejut dengan bunyi ustaz tu. Bukan terkejut dengan bunyi ustaz datang, tapi mungkin dengan ayat-ayat yang ustaz baca tu buatkan si Nurul tu senyap. Dipendekkan cerita lagi, jadi diorang pun bawa masuklah si Nurul ni
ke dalam rumah. Memang dah geng-geng wanita dalam rumah ni memang dah sedialah untuk ustaz datang tu. Dia orang dah tutup aurat apa semualah. Ustaz pula datang berdua, bukan dia seorang tau. Jadi mulalah ustaz untuk berubat si Nurul ni. Macam biasa merawat macam ramai-ramai perawat Islam. Jadi benda tu ambil masa berjam-jam. Memang lama. Kata Nina, lebih daripada 3 jam untuk rawat si Nurul ni. Oi, atas sebab dia degil, orang lain yang tanggung. Lupa nak bagi tahu korang. Si Nurul ni yang kena rasuk tu badan dia agak besar. Jadi kawan-kawan dia yang lain ni agak struggle untuk pegang dia semasa dia kena rasuk tu. Memang nak tak nak memang kena pegang lah. Ustaz tengah buat rawatan tu, diorang memang penat gila. Di saat Nurul bertempik, melolong, menangis macam-macam emosi yang dibuat sambil bergelepar saat ustaz buat rawatan, Nina ni jadi sedikit lemah semangat. Tapi kejap je, sebabnya dia macam psycho diri dia untuk semangat. Jangan takut. Sebab dia tengok ada kawan-kawan dia yang lain lagi takut daripada dia. Jadi dia lah yang kena kuat. Untuk ustaz buang benda yang dalam badan Nurul tu memang sangat payah. Sebabnya dia memang berkeras tak nak keluar. Sampaikan ustaz ni cara dia halau benda tu, dia guna sejadah. Jadi ustaz ni terpaksa guna 5 helai sejadah untuk pukul si benda yang ada dalam Nurul tu. Buat, akhirnya keluarlah. Sebenarnya benda yang masuk dalam tubuh Nurul tu adalah benda yang dekat pohon buluh, tepi meja je. Tepi meja yang dia orang lepak tu je benda tu ada. Kata benda tu, diorang ni, Nurul dan kawan-kawan dia, Nina apa semua ni, mengganggu tempat dia. Selalu pergi situ, bising-bising. Tapi dia tak boleh buat apa. Kebetulan hari tu, si Nurul ni tak nak masuk. Waktu maghrib, tubuh pula lemah. Apa lagi? Piuk lalu lah. Makhluk yang keluar daripada badan Nurul tu, yang menghuni pohon buluh tu adalah lembaga hitam yang bermata merah. Katanya, tu je ceritanya Kak Nini. Untuk kali ni banyak lagi benar Kak saya cerita ke saya. Lepas tu buat apa cerita ni? Mesti ada lagi cerita sedap ni. Sebabnya tempat dia seram siut. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih masih lagi menonton channel Frankis. Terima kasih kepada semua yang dah subscribe channel ni. Terima kasih juga kepada Set Kita Degah Tepuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih masih lagi menonton channel Frankis. Terima kasih kepada yang dah subscribe channel ni. Terima kasih kepada semua yang dah subscribe. Berapa kejap dulu ni. Dan berdekatan dengan rumah Nurul pula ada sebuah sekolah, okay. Dan berkeratan makhluk yang keluar daripada Nurul tu yang menghuni pokok buluh tu kan. Give me